Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Fidaus Arsyid Idris dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 20 Januari. Sarawak merekodkan peningkatan kes jangkitan COVID-19 kepada 2,367 kes dengan penambahan 156 kes baru semalam. Selain pertambahan satu kluster baru. Timbalan Ketua Menteri merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, Sibu terus mencatatkan kes jangkitan harian tertinggi dengan 65 kes, diikuti Miri 28, Kenawit 24, Beluru 15, Sarike 10, Sebauh 3, Kuching, Bintulu dan Subis pula sebanyak 2 kes, manakala Dalat, Belaga, Meradong, Semarahan dan Daro masing-masing mencatatkan 1 kes. Telah disaring. Dalam sidang media harian di Kuching, Datuk Amar Douglas mendedahkan indeks kes kepada kluster ini adalah kes ke-1,740. Kluster Rakut Miri, 10 kes baru dilaporkan. Sejumlah 33 individu telah disaring, 7 negatif, 16 masih menunggu keputusan mahkamah. Menyentuh mengenai pengoperasian ekonomi, pusat refleksologi, pusat karaoke, spa dan kedai gunting rambut adalah tidak dibenarkan beroperasi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan dan PKP bersyarat dikuatkuasakan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Negeri juga telah meluluskan peruntukan berjumlah 81 juta ringgit bagi mempertingkat kemampuan JPBN. Untuk pengurusan SDMC dari bulan Januari sehingga bulan Jun tahun ini, dan dengan ini kita berharap kita dapat menyediakan kemudahan kuarantin, menyediakan PKRC untuk menambahkan katil-katil di hospital-hospital, menyediakan seperti PCR lab. Peruntukan khas itu akan digunakan bagi menjalankan operasi pengurusan COVID-19 selain membina sebuah lagi makmal ujian di Kapit dalam masa terdekat. Ia bagi menampung kemampuan ujian dan pengesanan COVID-19 di wilayah tengah itu dalam tempoh 36 jam. Hospital Sibu diyakini mampu merawat pesakit COVID-19 dengan kemudahan-kemudahan sedia ada. Pengarah Kesihatan Sarawak Dr. Chin Zin Hing optimis terhadap kemampuan hospital berkenaan walaupun jumlah kes bertambah. Dalam kenyataan media, Dr. Chin memberitahu Sibu mempunyai 79% kapasiti katil COVID-19 dengan 1,173 katil berada di 4 premis beroperasi sebagai pusat kuarantin dan rawatan kes risiko rendah. Ini termasuk sebuah hotel dengan kapasiti 800 katil yang bakal beroperasi minggu depan. Beliau turut memberitahu 1,500 daripada 4,750 sampel telah dihantar ke Kuala Lumpur bagi tujuan saringan, manakala sebahagian akan dihantar ke Hospital Umum Sarawak, Pusat Perubatan Borneo dan Universiti Malaysia Sarawak di Kuching. Menurut Dr. Chin, dengan pendekatan tersebut, beliau yakin tempoh menunggu keputusan dikurangkan antara 24 hingga 36 jam. Salah satu inisiatif pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia, PERMAI, yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Isnin lepas adalah menjadual semula dan melanjutkan moratorium bagi pinjaman mara dan sewaan premis mara. Di Bandar Simanggang, Sri Aman, seramai 17 orang penyewa premis mara bakal mendapat manfaat daripada inisiatif tersebut. Pegawai Mara Daerah Sri Aman Nur Azika Sabri memberitahu inisiatif berkenaan diyakini dapat meringankan beban para penyewa terutamanya usahawan mara yang terjejas susulan penularan COVID-19. Diskaun 30% boleh digunakan untuk tujuan lain, misalnya sebagai modal pusingan. Terus Mara memberi lagi lanjutan diskaun premis daripada November 2020 sehinggalah April 2021 sebanyak 30%. Tapi sebelum ini, Mara juga dah membuat inisiatif tersebut 2 bulan pertama selepas tempoh PKP diumumkan, dilaksanakan pada bulan 3, bulan 4 dan bulan 5 adalah percuma kepada penyewa. Seterusnya, 4 bulan yang seterusnya adalah diskaun 30%. Pengerusi Persatuan Mara Sri Aman Pemasa Edwin Roh bersama beberapa orang lagi penyewa premis mara menyambut baik inisiatif yang diberikan termasuk lanjutan moratorium pinjaman. Besar bersyukur dan memberi terima kasih kepada PM kerana telah
menyarankan 30% untuk diskaun sewa bulanan bagi yang menyewa premis MARA ini, sebab sekaligus perkara ini akan mengurangkan beban bagi kami yang menyewa MARA dalam menghadapi COVID-19 ini. Bagus untuk kami yang berurusan dengan MARA selama beberapa tahun ini, tapi terima kasih dengan MARA lah kasih diskaun pada kami. Dan tahun lepas kan ada PKP itu kan dia ada beli sampai bulan 7 tak silap saya lah, pinjaman ditangguhkan, pinjaman MARA atau kami terima kasih dengan MARA sebab tidak ya ada membantu kami juga dan Bumi Putra atau. Memahami tekanan ekonomi yang dihadapi usahawan ketika ini, MARA amat menggalakkan para peminjam untuk membuat permohonan penjadualan semula pinjaman dengan berhubung pejabat MARA terdekat. Dalam perkembangan sama, masyarakat di Miri memberi reaksi positif terhadap pengumuman pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai yang dilihat terus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dari segi bantuan BPR khususnya untuk golongan belia telah memberi manfaat kepada kami belia dan orang ramai. Lagi-lagi sekarang bayaran diawalkan itu sudah memadai dan dapat membantu kami. saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri dengan adanya pendahuluan ICNA sebanyak RM1,000 dapat membantu saya dalam perbelanjaan harian sepanjang tempoh PKP yang dilaksanakan. Pakej bantuan Permai yang bernilai RM15 bilion merangkumi 22 inisiatif berteraskan 3 matlamat, iaitu untuk memerangi pandemik COVID-19, memelihara kebajikan rakyat dan menyokong kelangsungan perniagaan. Pasukan Gerakan Am PGA Sarawak berjaya merekodkan hasil rampasan bernilai RM39.7 juta menerusi 6 operasi yang dijalankan sepanjang tahun lepas. Komander Brigade PGA Sarawak SSC Macha Atta mendedahkan jumlah tersebut diperolehi daripada 169 kes melibatkan tangkapan seramai 468 orang meliputi 202 warga negara tempatan dan 266 pendatang asing tanpa izin menerusi operasi batas, Ops Awas, Ops Libas, Ops Benteng COVID dan Ops Khazanah Negara. Jelasnya, Obantas merupakan operasi mengawal keselamatan sempadan negara. Oblibas adalah operasi yang tertumpu kepada pembantrasan kegiatan penyeludupan barang-barang terkawal. Manakala Op Khazanah Negara melibatkan pembantrasan balak haram, pemburuan atau penjualan binatang liar dan terlindung yang diburu atau dijual secara haram atau tanpa permit. Sebanyak lebih RM5.589 juta direkodkan hasil rampasan melibatkan 35 tangkapan. Menyatakan demikian pada Majlis Pembentangan Pencapaian PGA di Kuching, SAC Macha menambah pelaksanaan Op Benteng COVID-19 pula tertumpu kepada kawalan sempadan negara daripada dibolosi rakyat asing yang masuk secara haram bagi mengelak penularan COVID-19. Seramai 266 parti telah ditahan atau ditangkap dan daripada jumlah tersebut, 54 orang telah diusir balik ke negara asal dan selebihnya ditahan atas kesalahan di bawah Akta Anti Pemandangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, manakala hasil rampasan Op Benteng ialah lebih RM3.403 juta. Menurut SAC Macha, pencapaian keberhasilan operasi sepanjang tahun lepas berbanding tahun 2019 menunjukkan penurunan berikutan operasi secara padu dan agresif pada 2019 yang merekodkan nilai rampasan sebanyak RM48.7 juta. Manakala operasi pada tahun lepas terbatas akibat penularan COVID-19. Atas dasar keprihatinan terhadap golongan yang memerlukan, Islamic Aid Malaysia AIM bersama Etika Takaful telah mengadakan program Kembali ke Sekolah 2021 peringkat negeri Sarawak bertempat di Dewan Sekolah Kebangsaan Iboy, Semarahan. Meskipun sesi persekolahan bagi tahun 2021 bagi negeri yang dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ditangguh, namun masih ada pihak tampil menghulurkan bantuan kepada pelajar kurang berkemampuan. Di Kuching, program Kembali ke Sekolah 2021 turut diadakan di Masjid Darul Ibadah Kampung Kude. Kira-kira 50 orang murid sekolah rendah menerima kit kelengkapan sekolah berupa beg, uniform sekolah, kasut dan stokin. Dalam majlis sama, bantuan makanan asas turut diagihkan kepada 50 orang penduduk dari Kampung Kude yang terjejas akibat banjir.
Meskipun Sukan Malaysia Sukma ke-20 yang dijadualkan berlangsung pada tahun lepas ditunda ke tahun hadapan, pasukan tinju Sarawak terus komited melakukan persediaan untuk merangkul pingat pada tamasya sukan dui tahunan itu. Presiden Persatuan Tinju Sarawak PTS, Datuk Rahman Lariwu menyatakan beliau berpuas hati dengan semangat yang ditunjukkan para atlet tinju Sarawak semasa latihan yang dilakukan sejak awal tahun lalu. Semangat petinju Sarawak masih tinggi dan berharapan dapat menyumbang lebih emas daripada apa yang lepas, kerana saya percaya petinju Sarawak berkeyakinan tinggi untuk deliver for negeri Sarawak. Jelas Datuk Rahman Lariwo, walaupun pusat latihannya di Stadium Sarawak tidak dibenarkan beroperasi sepanjang pelaksanaan PKP ini, latihan para atlet terus giat dilakukan. Sementara pengurus pasukan itu, Hafiz Rachman Rahman, memberitahu pihaknya sentiasa memastikan para atlet bersiap sedia menghadapi Sukma pada tahun depan. So persediaan they are poised enough to face any challenges dalam apa-apa tournament yang akan diadakan sekiranya lah keadaan COVID bertambah baik. So persatuan sentiasa memberi sokongan yang padu pada semua atlet kita. Tambahnya, berdasarkan prestasi latihan baik yang ditunjukkan oleh para atlet tinju Sarawak, beliau yakin Sarawak akan dapat membawa pulang 3 pingat emas pada Sukma ke-22. Setakat ini, pasukan tinju Sarawak terdiri daripada 9 atlet muda yang dilatih oleh Ketua Jurulatih Muhammad Helman Morni, Sapobiki dan jurulatih dari Filipina, Libur Buak A. Endogen. Sekian berita pagi Sarawak. Saya Firdaus Idris. Jaga diri. Jumpa lagi. Salam hormat dan Assalamualaikum.